sekarang mereka menyebut Filipina. Mereka sedang menyebut Filipina, maksudnya dia nak tinggal Iran dan tumpu Filipina. Dan dalam parlimen Filipina menyebut tentang Sabah. Tuan-tuan baca berita. Sedangkan Sabah telah digugurkan tuntutan oleh Presiden Marcos. Mereka tumpukan balik, mereka naik buka balik. Sekarang Presiden baru menyebut Sabah berbanyak kali. Kita sangat bimbang. Kita sangat bimbang sebab China juga ada agenda yang besar. Dia telah melukis 9 dash line ke Sabah, ke Sarawak. Mereka klaim laut yang ada di kawasan bersama berberan dengan Sabah, Sarawak, Brunei, laut mereka. Dan ini mendapat bantahan daripada 14 buah negara. China ada agenda, Rusia ada agenda, Amerika ada agenda. Yang mana lebih zalim, yang mana kurang zalim. Itu saja perbezaan. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa nasta'in. Assalatu wassalamu ala syuriyat asyraf ala sabiyan biya musalin wa li wasadi ajma'in amada. Tuan yang semuliakan, muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita telah sampai di hujung kita tahun baru dalam sebulan lebih. Dan kita menghadapi suasana geopolitik yang sangat rencam hari ini. Dan izinkanlah saya malam ini untuk menyentuh satu tajuk yang semasa, iaitu dunia sebagai stadium geopolitik. Malam ini agak terkini berkaitan dengan geopolitik. Kita mulakan dengan ayat yang saya tunjukkan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahu. Ketahuilah bahawa sesungguhnya hanya salah dunia ini, kehidupan dunia ialah main-main, mainan dan hiburan. Gurau senda, sendiwara. Wa zinatu wa tafrum bainakum, dan perhiasan serta berbangga di kalangan kamu. Wa takatsurun fil amwal wal aulad, dan berbanyak-banyak harta dan anak pinak. Kama salin awaisin ajabul kufar, sebagaimana hujannya turun mengembirakan para petani. Kalau salin ajabul kufar nabatuhu sebenarnya itu patah musparra. Kemudian tumbuhan hijau tadi akan menguning akhirnya. Sumakunu hutama, akhirnya hancur lebur. Allah bandingkan kehidupan dunia dengan petani yang menanam pokok. Pokok yang hijau tetapi tidak kekal lama. Akhirnya daunnya akan mati, kuning, akhirnya akan hancur berkecai, yang Allah sebut samayakun hutama, berkecai. Dan itulah ibarat dunia yang kekal akhirat. Kehidupan yang hakiki ialah kehidupan akhirat. Dan dalam permulaan tadi, ilamu annamal hayatud dunya laibun wa lahun. Tak ketahuilah hanya saja kehidupan dunia ini ialah permainan dan hiburan. Wa zinatun, yaitu perhiasan, wa tafakhurun, berbangga. Wa tafakhurun bainakum, dan berbangga-bangga dalam kita. Wa takasurun fil amwal wal aulad, dan berbanyak-banyak harta dan anak pinak. Perbandingan yang Allah berikan kehidupan dunia ialah 1000 tahun yang kita sebutkan tadi. Kerja bermain-main dan main pun main-main. Dan saya nak bawa anak muda ini untuk ke stadium sementara. Kita lihat bandingan stadium pada sepak dengan kehidupan di atas muka bumi. World Cup telah berakhir. Yang menang ialah Palestin. Walaupun ia masuk final di antara Argentina dan juga Spanyol, yang menang ialah Palestin. Dalam setiap game permainan, bendera Palestin dibawa. Kecuali apabila Argentina bermain, mereka bawa bendera Israel. Itu saja beza. Seluruh permainan lain, kebanyakannya yang menang, yang dibawa ialah bendera Palestin. Palestin tak masuk dalam permainan, tetapi dia menang di hati penonton. Itulah barangkali kesimpulan daripada World Cup yang ada.
dan ramai yang menyokong Sepanyol. Sepanyol satu masa dulu kerajaan yang sangat keras pada Islam. Dalam sejarah Islam di Granada, mereka membunuh umat Islam 54 juta. Sehingga hampir tidak ada umat Islam di Sepanyol. Tetapi Allah telah ubah Perdana Menteri mereka sekarang yang satu-satunya negara NATO Eropah yang menyokong Islam ialah Sepanyol. Kebetulan Sepanyol masuk World Cup dan masuk final, dan dunia Islam seluruhnya menyokong Sepanyol kecuali beberapa orang yang menyokong Argentina. Setiap permainan Sepanyol yang dia bawa bukan bendera Sepanyol, boleh bawa Palestin. Dan dia perjuangkan Palestin. Itu sebab dia disokong. Adapun Argentina, dia sentiasa bawa bendera Israel. Dan ini apabila kemenangan telah diperoleh oleh Sepanyol, yang dia bawa ialah bendera Palestin, bukan bendera Sepanyol. Ini satu perkara yang luar biasa berlaku dalam World Cup. Dan permainan bola sepak di stadium menggambarkan geopolitik dunia. Inilah kesimpulan daripada permainan World Cup yang lepas. Seluruh dunia menentang kebenaran. Yang kebenaran ialah beberapa kerak di sebelah kiri, yang sebelah kanan termasuklah seluruh dunia, seluruh structure FIFA, mereka bersama untuk memenangkan pilihan yang menyokong Israel. Walaupun dia permainan di stadium, tetapi dia menggambarkan apa yang berlaku di luar. Corruption. Bukan saya kata, tetapi FBI yang mengatakan bahawa corruption kali ini ialah corruption. Yang sepatutnya Mesir menang telah dinafikan. 2 gol Mesir dibatalkan tanpa ada kesalahan. Sebab Argentina harus dimenangkan. Argentina perlu masuk final untuk mendapatkan uang tiket yang banyak. Kalau Mesir masuk final, dijangkakan tiket tidak akan dapat jual dengan sebanyaknya. Dan corruption ini bukan saya kata, tetapi FBI yang mengatakan sepatutnya kemenangan Argentina dibatalkan sejak daripada awal lagi. Dan kebangkitan kemenangan 3-2 kepada Mesir ialah penuh dengan kontroversi. Kontroversi yang kita saksikan, dunia menyaksikan ketidakadilan dalam permainan ini. Dunia juga tidak adil. Palestin dibedil siang malam. Dan keputusan pengadil dari partai ini adalah bangsa bersatu juga tidak adil. Gaza dibedil sudah masuk 3 tahun. Mereka dihalau keluar daripada bumi mereka. Dan referee bangsa bersatu tidak melakukan apa-apa. Sama seperti pada di stadium FIFA. Apa yang berlaku di stadium ialah model kecil apa yang berlaku dalam geopolitik yang besar. Jelas Mesir tidak offside. Mesir tidak offside, tetapi di-offsidekan oleh pengadil. Inilah yang berlaku di bawah satu. Mereka mengatakan bahawa Gaza ialah pengganas. Mereka mengatakan Iran yang ada senjata nuklear. Dan mereka mengatakan Yaman yang pengganas. Dan mereka serang Yaman, mereka serang Lebanon, mereka serang Iran. Dan Gaza hancur musnah. Pengadil, referee hanyalah melihat daripada jauh. Referee ialah bangsa-bangsa bersatu. Model dunia sekarang diperlihatkan dalam stadium bola sepak. Bola sepak main-main, dunia pun main-main. Kehidupan hakiki ialah di akhirat. Dan kita lihat jurulatih Mesir yang membantah ketidakadilan referee yang jelas. 2 gol Mesir yang cantik dibatalkan. Sepatutnya keputusan adalah 4-3. Semua pengadil dapat melihat dengan jelas. Dan jurulatih
Jurulatih Mesir yang membuat pemerintahan, dia akan dikenakan tindakan, kemungkinan Mesir tidak dapat bertanding dalam World Cup akan datang. Itulah yang perjuangkan kebenaran. Iran tak pernah menyerang negara. Tetapi mereka menyerang negara berlalu berpuluh-puluh negara yang diserang sejak Perang Dunia Kedua. Yang salah ialah Iran. Sekarang yang salah ialah Mesir. Stadium bola sepak menggambarkan geopolitik yang besar. Keadilan tidak ada dan Allah menyebut tadi kehidupan dunia hanyalah main-main. Gurau senda. Keadilan sebenar ialah di akhirat. Kita tak dapat cari keadilan hakiki di atas muka bumi. Dan itulah yang kita dapat saksikan hari ini. Dikatakan bahawa Nathan Ayu sangat sedih apabila Sepanyol menang sebab dia jangka ke Argentina. Oleh sebab itu kita lihat dalam permainan di stadium ada geopolitik. Menggambarkan apa yang berlaku kedua, dia masuk ke dalam permainannya sepatutnya permainan adalah untuk persahabatan, riyadhah, persaudaraan dan untuk menyampaikan mesej yang benar. Tetapi tidak. Di dalam pesta bola sepak ada politik yang sangat dalam. Dan oleh kerana Argentina tidak menang, maka terpaksalah diberikan satu piala lain untuk khusus untuk Argentina. FIFA akan memberikan satu piala khusus untuk Argentina sebab dia kalah. Dan itulah sikap dunia. Sekarang Amerika akan mengumumkan bahawa Presiden FIFA akan dilantik menjadi Setiausaha Agung Bangsa-Bangsa Bersatu. Bola sepak akan terjemahkan ke dalam dunia sekarang. Apa yang dia lakukan dalam bola sepak, dia akan lakukan kepada dunia pula. Kedua-dua ialah model yang harus kita renungi bersama. Dan ini sebabnya dunia bersatu untuk menentang Islam. Ataupun yang menyokong Islam. Dalam konteks ini, Spanyol menyokong Islam. Presidennya ialah satu-satu presiden Eropah yang tidak menyokong Israel. Presiden Spanyol atau pemerintah Spanyol satu-satunya yang menutup kedutaan Israel di negaranya di Madrid. Dan Spanyol satu-satunya negara yang menutup, yang menarik balik dutanya daripada Tel Aviv. Dan Eropah satu-satunya Spanyol ialah yang merakakan undang-undang siapa yang mengecam ataupun mempermainkan Rasulullah dan Islam akan didakwa di bawah satu akta. Spanyol ada akta tidak boleh menghina Islam, tidak boleh menghina Rasulullah. Negara lain tidak ada. Oleh sebab itu, Spanyol diserang oleh Eropah NATO, walaupun dia NATO. Dan sekarang Amerika isytiharkan selepas bola sepak, semua hubungan Amerika dengan Spanyol terputus. Disebabkan Spanyol menyokong Islam. Dan Argentina jelas membawa bendera Israel dalam setiap permainan. Dan oleh sebab itu, selepas permainan terdapat perkelahian. Dan kita lihat inilah yang berlaku. Yang ketidakadilan berlaku dalam stadium bola sepak. Ketidakadilan berlaku di Gaza. Ketidakadilan berlaku di seluruh dunia. Dalam konteks ini kita lihat Norway juga menerima nasib yang sama. Dia juga dinafikan haknya. Tuan-tuan lihat bagaimanakah dalam pertandingan bola sepak. Dia juga menerima mehnah yang sama. Dan oleh kerana dia telah mengatakan bahawa kemenangan kami, harga tiket kami akan derma kepada Palestin. Itu sebab dia telah dianaktirikan dalam pertandingan FIFA. Kami akan seluruh
tiket yang diperuntukkan ataupun keuntungan tiket untuk Norway akan diberikan kepada Palestin. Itu sebab dia telah dianaktirikan. Inilah permainan geopolitik dalam game yang sepatutnya ialah untuk persahabatan, untuk perkenalan antara dunia, untuk riadah. Tetapi sayang telah berlaku sebaliknya. Oleh sebab itu, Spanyol yang menang 51 juta US dollar, saya dipahamkan sebagainya akan diremakan pada Palestin. Dan inilah puncak kemarahan FIFA. Sedangkan negara Arab mendermakan kepada mereka triliun, 4 triliun negara Arab dermakan pada Amerika untuk memberi senjata untuk hancurkan Gaza. Secara tidak langsung, negara Arab Sunni memberikan uang kepada Amerika, Amerika memberikan uang kepada Israel untuk membunuh Islam di Gaza. Spanyol yang bukan Islam, Norway yang bukan Islam, telah memberi sebahagian daripada pendapatan FIFA mereka untuk Palestin dan dunia bercanggah. Sepatutnya Islam yang menolong Palestin, tetapi yang berlaku sebaliknya. Yang sebaliknya negara bukan Islam yang bersimpati. Itu sebab Norway membawa bendera Palestin lebih banyak daripada bendera negara mereka sendiri dalam pertandingan. Cuba cek balik. Dan dia tidak mungkin menang ke akhir. Dalam konteks ini kita lihat, selepas saja pertandingan bola sepak dunia, Amerika isytiharkan peranan yang baik dimainkan oleh Presiden FIFA, iaitu Infantino, dan bakal dinaikkan pangkat kepada pentas dunia, bukan lagi pentas studio. Dia bakal menjadi Setia Agung bangsa-bangsa bersatu. Dan geopolitik yang sebenarnya akan dilakukan oleh orang ini. Dan sebagai Presiden FIFA, apa mengena dia dalam ceasefire di antara Israel dan Gaza, dia menjadi orang penting. Setiap lawatan Trump akan diikuti oleh Presiden FIFA. Kemana saja Trump pergi, sama ada ke Jepun, dia ikut ke Jepun. Trump pergi ke Kuwait, pergi ke negara Teluk, dia pergi ke negara Teluk. Trump datang Kuala Lumpur, dia ada di Kuala Lumpur. Apa tugas dia sebagai bola sepak dengan Kuala Lumpur? Dan itulah geopolitik yang sudah masuk ke dalam stadium. Sekarang bola sepak telah berakhir. Pentas ditutup. Bisil terakhir ditiup. Menandakan bola sepak telah berakhir. 4 tahun lagi Amerika akan jadi tuan rumah sekali lagi. Amerika mengatakan, saya tak puas hati, kami nak sekali lagi. Dan kata FIFA, kami bukan bagi anda seorang, ada 6 negara yang bakal terlibat dalam bola sepak akan datang. 20-30 Amerika nak sekali lagi. Seronok jadi tuan rumah, dapat duit. Dan berakhirlah bola sepak dan akan berulang. Dunia berulang-ulang. Sekarang ditiup dan stadium telah berakhir. 2 kali tiup. Permainan yang dimulakan dengan tiup whistle dan permainan terakhir ditiup dengan whistle. Dunia juga demikian. Kita juga berada di sini, stadium bola sepak, bukan stadium yang besar. Kita sekarang berada di sini di atas pentas yang besar, stadium besar. Allah istiharkan dalam surah Al-A'raf, A'udzu minasyaitonir rajim. Qala biha tahyaun wa biha tamutun wa minha tukhrajun. Dan dikatakan kepada Adam dan Hawa ketika turun ke bumi, di sinilah kamu akan hidup. Biha tahyau, di sinilah kamu akan hidup atas muka bumi. Wa biha tamutun, kamu akan mati di atas bumi. Wa minha tukhrajun, dan kamu akan dibangkit kembali daripada bumi. Dan siapa yang buat kebaikan mendapat 10 ganjaran.
Siapa yang buat keburukan tidak dibalas kecuali setimpal dengannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jabil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang buat kebaikan mendapat 10 ganjaran, 10 markah. Wa man jabil sayyi'ati fala jazaa illa bisaha. Siapa yang buat keburukan, dosa, dia tidak dibalas kecuali setimpal, sama banyak dengan dosa yang dibuat. Tolak 1 markah. Wa hum la yuzlamun. Mereka tidak dizalimi. Buat kebaikan dapat 10 kebajikan, buat kesalahan hanya tolak 1 kesalahan. Seluruhnya akan dikumpulkan markah kita. Dan kita juga, sebagaimana stadium ditiup 2 kali bisel, kita juga ditiup 2 kali bisel. Dan rumusnya apa yang Allah sebut, siapa yang buat kebajikan dapat kebaikan. Dalam ayat surah Al-Mu'minun, Allah menyebutkan faman saqulat mawazinuhu fa ulaika muflihun. Siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka dia orang yang berjaya. Wa man khafat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangannya, kebaikannya sangat ringan, fa ulaika allazina khasiru anfusahum. Mereka lah orang yang merugikan diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, dan mereka kekal dalam neraka jahannam selama-lamanya. Alhamdulillah. Dan kita bebas untuk melakukan keadilan, kebaikan, tetapi ada akibat masing-masing pilihan tersebut. Pilihan tersebut ada akibatnya, ada natijah, kesimpulan. Dan faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika muflihun. Siapa yang berat amalan timbangannya, akan kebaikannya akan orang yang berjaya. Wa man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangannya, fa ulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka orang yang rugi. Fi jahannam khalidun, dan mereka akan kekal dalam neraka jahannam forever, ever and ever. Sekarang dunia menjadi pentas. Dunia akan ditutup dengan whistle yang dipanggil sasakala, sur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafihu fis suri fasaqa man fis samawati wa man fil ardh. Dan apabila ditiup sangkakala, as-sur ialah satu terumpet yang besar. Wa nafihu fis suri fasaqa man fis samawati wa man fil ardh, maka seluruh akan mati. Seluruh yang ada atas muka bumi, di atas langit akan sangka pingsan, mati. Illa man sya'allah, kecuali mereka yang Allah izinkan. Dan bila ditiup sekali lagi, mereka akan bangkit dan kita akan menuju kepada mahsyar untuk menerima keputusan peperiksaan yang abadi. Peperiksaan yang pertama, bola sepak dengan dunia sama. Bola sepak stadium ialah model yang kecil, dunia lebih besar. Dan kita akan menerima keputusan di pada mahsyar apa yang kita lakukan. Setiap yang kita lakukan tidak ada satu yang percuma. Semuanya dimarkah, positif ataupun negatif. Dan kita akan berakhir di sini. Wa min waraihim barzahum ila yaumin yub'atsun. Wa min waraihim barzahum ila yaumin yub'atsun. Kita akan mati dan kita akan kekal dalam kubur sampai hari berbangkit. Kajian dilakukan. Selepas 3 hari kita dalam kubur, perut kita kembung. Kulit yang kuning, putih, hitam, semuanya jadi biru. Hari yang ke-7 pecah. Dan 1 bulan, semua tinggal bangka. 10 hari, 3 bulan, hanya tinggallah tulang-tulang yang utama. 1 tahun, tulang berkecai. 3 tahun, hanya tinggal tengkorak dan beberapa bahagian badan. 7 tahun, hilang semua. Ini kajian. Badan berkecai, tetapi ruh tidak kecai. Dia akan dihisapkan, kita akan lalui.
Dan selepas tiupan 2 kali sasakala, sama seperti stadium. Tiupan pertama semua mati. Tiupan yang kedua kita hidup kembali. Di stadium tadi tiupan pertama bermula game. Tiupannya terakhir, game berakhir. Dan kita kembali ke rumah masing-masing. Dan kita kembali ke rumah kita masing-masing. Rumah kita bukan di sini. Kita akan kembali ke negara abadi. Sudahkah bersedia untuk kita kembali? Mari kita pegang dada kita dalam nama. Dalam surah Al-Ankabut Allah istiharkan a'udzu minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna dal akhirat bahayal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kehidupan di akhirat ialah kehidupan yang sebenarnya. Hal hayawan. Law kanu ya'lamun, kalau kamu mengetahui. Hayawan ialah pengen membalaghah daripada hayul. Kehidupan yang sejati. Orang Arab faham kalau sebut al-hayawan bukan haiwan, tuan-tuan. Kehidupan. Hayun. Hayawan kehidupannya sejati. Maksudnya sebenar-benar kehidupan. Orang Arab faham, kita tak faham bahasa dia sebab balaghah. Al-hayawan kehidupan yang sebenarnya. Rupa-rupanya dunia adalah kehidupan yang tidak sebenar. Ahli Sufi mengatakan kita tertidur di dunia dan terjaga hanya bila kita mati. Bila mati baru kita terjaga. Dan itulah falsafah. Allah sebut kehidupan dunia adalah main-main. Macam kita main-main, balik ke rumah barulah sebenarnya. Dan apa yang kita buat atas muka bumi seolah-olah main-main, kecuali mereka yang beramal soleh, beriman, soleh dan berpesan dengan kebenaran dan kesabaran. Itu saja yang tidak rugi. Yang tidak bermain hanyalah mereka yang beriman, beramal soleh dan berpesan dengan kesabaran dan berpesan dengan kebenaran. Yang lain semua rugi. Dan sekali lagi Allah menciptakan di atas muka bumi ini kita hidup. Kepada Adam dan Hawa apabila turun ke bumi, di sinilah kamu akan duduk, hidup. Di sinilah kamu akan mati dan di sinilah kamu akan dibangkit. Kita sedang berada di atas sebuah bahtera. Bahtera bernama bumi yang melayang di udara, di angkasa, sangat laju. Dan kita tak sedar pun kita di angkasa raya. Mari kita lihat geopolitik stadium lebih besar. Tadi stadium bola sepak. Kita masuk ke dunia sendiri. Masih stadium. Masih main-main. Tengok sikit kalau lah dalam bola sepak berlaku ketidakadilan, di dunia juga tidak adilan. Mereka apabila mereka kalah pada Jepun, 4 kali berturut-turut kalah pada Jepun, tahun 41, 42, 43, 44, 45 baru mereka menang. Selepas kalah 4 tahun berturut-turut pada Jepun, mereka kalah dan mereka menang. Mereka menang, mereka tubuh bangsa bersatu untuk menjaga kepentingan mereka. Bukan untuk dunia. Dan bila bangsa bersatu ditubuhkan tahun 1945, mereka mula menceroboh seluruh dunia. Mereka menceroboh Jerman, China, Korea, Guatemala, Cuba dan Vietnam dan lain-lain. Iraq, Afghanistan, mereka menceroboh satu demi satu. Iraq, Yaman, Syria, Iran, Somalia, Nigeria, Venezuela. Apabila mereka telah mengadakan bangsa bersatu, referee berak sebelah. Dia hanya tindak sekiranya ada melibatkan negara Amerika dan sekutu mereka. Mereka akan tegakkan piagam bangsa bersatu yang disebut Charter of Justice, Charter of Equality, sekiranya mengikut kepentingan Barat. Sekiranya untuk Palestin mereka tak kisah. Sekiranya untuk Iran mereka tak kisah. Permainan yang berak sebelah. Tidak ada keadilan. Mereka menyerang berapa puluh buah negara, tepat lihat di situ.
Iran tak ada rekod satu pun yang dia serang negara. Tetapi Iran dipersalahkan. Tadi Mesir yang tidak lakukan kesalahan, tetapi Argentina lakukan kesalahan dan Mesir yang dipersalahkan. Sama saja. Ataupun tengok bola, tengok semata-mata bola. Dahlah bola tu kejar. Ramai-ramai, satu pasukan, 20 orang kejar bola. Dapat bola tendang lagi. Bola lari, kejar lagi. Tak kau bodoh mak saya. Dahlah bola tendang, kejar. Tendang lagi. Kalau dapat tangkap lebih tahan juga. Ni tendang lagi. Satu bola, berebut 20 orang. Mak saya tahu tak? Tak cerita main-mainnya. Main tu pun main-main lagi. Tetapi 5 bilion yang terpena dengan permainan ini. Yang tak tidur. Malam final. Esok semua MC. Main-main. Ini ialah ada yang baik, ada yang buruk. Setiap tempat ada baik, ada buruk. Dan ini yang buruk. Allah turunkan satu surah Bani Israel, Al-Isra. Allah ceritakan bagaimana ke Bani Israel. Daripada surah Al-Baqarah lagi. Masa mula-mula kita belajar Al-Quran, kita heran kenapa Allah mula-mula cerita Bani Israel. Selepas penciptaan langit, bumi, kisah Ayahanda Adam dan Hawa, terus kepada Bani Israel. Rupa-rupanya mereka lah yang bawa angkara di akhir zaman. Mereka lah yang mulakan perang dunia pertama, kedua. Sekiranya perang dunia yang ketiga berlaku, kata Hitler adalah Yahudi. Yang akan memulakan perang dunia kedua adalah Yahudi, kata Hitler. Dia telah tak ada. ISIS yang dikata pengganas Islam itu diciptakan oleh Yahudi. LGBT dimulakan oleh Yahudi. Kemudian industri sukan, saya sebut sebelum ini SSS, sport, Yahudi yang mulakan. Walaupun permainan bola sepak ini, di manakah permulaan bola sepak belum berlaku? Dalam sejarah manusia, bola sepak bermula di Turki. Dalam surah Al-Kahfi menceritakan ada 7 pemuda yang lari daripada istana masuk dalam gua. Malam Jumaat kita baca surah Al-Kahfi. Dalam tasbih Al-Qutubi mengatakan untuk keluar daripada istana mereka ambil sebiji bola. Mereka tendang sebab ketika itu istana sedang berpesta. Mereka golongan beriman dan mereka diawasi supaya tidak keluar dari istana. Cara mereka keluar ialah mereka main bola. Mereka ambil bola, mereka tendang dalam istana. Dan mereka berpakat supaya bola ini tendang keluar istana. Bila bola keluar istana, mereka kejar bola. Dan mereka tendang lebih jauh dari istana sehingga mereka hilang dari istana. Mereka lari ke gua dan mereka bersembunyi dalam gua Al-Kahfi. Ini sejarah bola sepak yang pertama. Direkodkan dalam ahli tafsir. Ahli tafsir mengatakan bola sepak yang dapat dicatatkan dalam sejarah ialah dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Rujuk tafsir Al-Qutubi. Dalam konteks ini kita lihat stadium yang pertama. Kita fokus stadium di Gaza. 3 tahun permainan berlaku di Gaza. Bukan permainan, peperangan. Pengabdiannya lah bangsa bersatu. Pemainnya lah Gaza dan Israel. Israel yang zalim dan Gaza yang dizalimi. Bumi Gaza telah diambil 60% oleh Israel. Semakin lama semakin kecil bumi Gaza dinafikan oleh dunia. Termasuk Palestin menafikan hak Gaza. Kita sangka Palestin bersama kita, rupa-rupanya bersama orang lain. Sedangkan Gaza sebahagian Palestin. Palestin tak sokong saudara mereka sendiri. Maksudnya anak mereka sendiri. Itulah dunia. Inilah stadium di Gaza. Kalau Gaza sebagai stadium, kita perhatikan ketidakadilan, kezaliman berlaku di situ.
Ini pengadilnya. Apabila Gaza diserang, mereka diam. Ataupun mereka mengatakan statementnya, kita berduka cita sebab Israel menyerang Gaza. Bila Gaza balas, mereka condemn Gaza. Ini referee. Sama seperti di dalam FIFA. Itu sebab kita tengok bola, kita ambil iktibar, bukan hanya tengok. Sebab dalam FIFA adalah agenda TPS. Sport, sex and screen ialah yang dibawa oleh orang yang sama. Mereka untuk lalaikan umat Islam. Dan referee berak sebelah. Bila kena Gaza, mereka biarkan. Bila Gaza bertindak, maka mereka mengutuk Gaza. Dan kita pergi ke stadium di Iran, pun sama berlaku. Mereka telah membunuh sampai hari ini 73,000 umat Islam. Bangsa satu masih diam, seolah dia hilang, tak ada peranan lagi dah. Tak bercakap sepatah dah sekarang. Matlamat mereka untuk melihat Gaza akan hancur segala-galanya. Referee tidak berfungsi sama sekali. Sebab referee ini dibiayai oleh Amerika. Dan Amerika yang melantik Setia Agong Bangsa Bersatu, bukan dunia. Dan sekarang 73,118 ini data yang beberapa minggu lepas. Di Lebanon mereka membunuh 4,000 dalam masa tempoh beberapa minggu ini. Dalam tempoh beberapa minggu ini mereka telah membunuh 4,297 dan referee masih diam. Whistle tak dijawab lagi. Mereka biarkan, bunuhlah seorang ramainya. Kemudian baru mereka tiup whistle. Di Bosnia satu masa lepas, tahun 1975. Mereka biarkan berapa lamakah Serbia membunuh Bosnia Muslim. Apabila habis paruh Banda Srebrenica, baru mereka tiup whistle. Mereka biarkan Serbia membunuh Bosnia. Sekarang mereka ulang di Gaza. Mereka ulang di Iran. Mereka ulang di Lebanon. Mereka ulang di Yaman. Kalau dunia tak nampak lagi, butalah matanya. Tuan-tuan, kita tengok stadium di Iran pula. Permainan di Iran. Dengan tuduhan Iran ada senjata nuklear. Maka dia diserang. Bertalu-talu. Bangsa Bersatu hanya mengatakan kita harus berhenti peperangan ini. Itu saja. Kita bersedih. Tetapi bila Iran serang balik, mereka condemn seluruh dunia condemn Iran. Seluruh negara Arab condemn Iran yang apabila Iran bertindak balas ke atas Amerika. Di negara-negara Islam yang ada kem tentera Amerika. Dan Bangsa Bersatu hanya kutuk apabila Iran bertindak. Ketika anak-anak gadis Iran dibunuh sebanyak 168 orang pada hari pertama, Bangsa Bersatu diam. Hanya keluar statement yang ringkas, kita kutuk perbuatan Israel. Itu saja. Apakah referee adil? Tak adil. Kehidupan dunia adalah main-main. Sekarang mereka membuka ruang baru di Iran. Mereka telah mengambil Venezuela sebelum Iran. Hanya satu malam, Venezuela akan kalah. Minyak disedut berjuta bilion barrel. Dan Amerika kaya raya dengan Venezuela. Mereka jangka satu minggu Iran akan kalah. Mereka serang Iran. Dan sudah ada bahagian Iran akan dibahagikan. Iran akan dipecahkan kepada 8 buah kawasan. Ayatullah akan dibunuh. Dan diganti dengan anak syahiran yang digulingkan lepas. Mereka jangka satu minggu saja, maka mereka akan belah bumi Iran seperti itu. Dan mereka sudah siap bagi. Tetapi peperangan telah berlaku 3 pusingan. Yang kalah ialah mereka.
Yang kalah Amerika, 3 pusingan peperangan. Pusingan pertama, Amerika kalah. Mereka minta gencatan senjata. Kemudian mereka belok gencatan senjata bila mereka telah lengkap dengan senjata. Mereka serang kali kedua. Mereka kalah. Gencatan senjata mula-mula sekali di Qatar. Kemudian mereka berunding di Islamabad. Mereka belok perjanjian dan mereka kalah kali ketiga. Mereka berunding di Switzerland. 3 kali kalah. Dan mereka tak jangka mereka kalah dalam masa 3-4 bulan lepas. 4 bulan peperangan mereka kalah. Berita yang keluar dalam CNN, Iran yang kalah. Referee tidak tepat. Referee berat sebelah. Dan penyokong juga menyokong kezaliman. Kalau tuan-tuan juga menyokong kezaliman, alangkah malangnya. Sebab Allah beri peringatan siapa yang bersama dengan orang zalim. Wala tarkanu ila alladzina zalamu fatamasakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang zalim, nescaya kamu akan disambar api neraka. Saya lihat dalam Facebook, dalam sosial, separuh rakyat Malaysia anggaran saya menyokong Amerika. Dan Amerika menzalimi negara-negara yang lemah. Ingat ayat Quran, jangan kamu cenderung kepada orang zalim, nescaya kamu akan disambar api neraka. Tak perlu kita jadi zalim, kita bersama dengan orang zalim sudah cukup untuk disambar neraka. Ada muslimat, saya dengar. Ada muslimat di balik tabir ketika saya ceramah. Dia kata di antara presiden mereka yang saya paling seronok, yang paling saya sokong ialah Obama. Dia boleh sokong Obama. Obama antara yang paling banyak membunuh umat Islam. Yang antara yang paling banyak membunuh Islam ialah Obama. Boleh sokong muslimat kita. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamasakumun nar. Baca Quran tetapi hanya tajwid yang belajar. Hanya betulkan tajwid, maksud tak tahu. Dan sayang umat Islam sekiranya kita seperti itu. Dalam KPS ini kita lihat bagaimanakah dalam pusingannya terakhir mereka bakal menggunakan bom nuklear ke atas Iran. Bila Iran telah menang, mereka tak ada cara lagi, mereka akan guna nuklear. Yang ada nuklear bukan Iran, yang ada nuklear adalah Amerika. Yang ada nuklear ialah Israel. Kenapa tak pernah usik Israel kalau di atas kebenaran? Yang ditekan ialah Iran yang belum ada senjata nuklear. Referee tidak betul. Sekarang referee sudah tidak ada lagi. Bangsa Bersatu diam. Yang menjadi referee ialah pemain. Amerika tiba-tiba jadi referee. Dia pemain. Mana boleh pemain jadi referee? Tapi yang berlaku itulah yang berlaku, yang tertua sokong. Iran ada senjata yang sangat-sangat hebat. Selat Hormuz. Ditutup oleh Iran. Riuh rendah satu dunia. Ini hak antara bangsa, antara Iran dan Oman. Sama seperti Selat Melaka. Kalau Melaka Indonesia dengan Malaysia nak sekat boleh. Sebab hak kita. Dan dunia menjerit. Dan profesor ini, tuan-tuan lihat profesor ini. Dia adalah bangsa Cina. Tetapi dialah yang menjadi referee dalam peristiwa ini. Dia melihat di manakah kebenaran berlaku. Dia mengatakan ketidakadilan berlaku di dunia. Dia rakyat Amerika. Dia mengatakan sekarang petrodollar telah berakhir. Iran telah menang. Selat Hormuz ialah senjata nuklear bagi Iran. Iran tak perlu senjata nuklear. Dengan Selat Hormuz, dia boleh mengalahkan seluruh dunia. Dengan harga minyaknya. Dia kawal kapal yang melaluinya. Dan petrodollar telah bertukar menjadi petro yuan. Sekarang Amerika sudah kejatuhan dolar. Sekarang minyak diperniagakan dengan yuan Cina. Ada orang Malaysia tak tahu lagi. Dia ingat masih lagi guna US dollar. Tak ada dah.
Dan kita lihat peristiwa yang berlaku 2 minggu lepas, 3 minggu lepas ialah Ayatollah yang dibunuh dalam serangan oleh Amerika direct ke Tehran. 4 bulan baru dikebumikan. Peperangan tidak mengizinkan untuk kebumikan. Hari kemudian keluarnya 43 juta manusia. Mereka mengatakan rakyat benci kepada pemimpin Ayatollah. Tiba-tiba dunia terperanjat. 43 juta ialah simpunan yang terbesar yang dunia pernah saksikan. Tak pernah dunia saksikan seramai 43 juta manusia yang datang ke majlis pemakaman seseorang pemimpin. Tidak ada. Rekod terbesar Eropah ialah kematian Charlie Chaplin. 10 juta dianggarkan. Tetapi yang hadir untuk pemilihan Ayatollah yang dikatakan oleh mereka dibenci oleh rakyatnya 4 kali ganda daripada yang terbesar pernah dicatatkan di Eropah. Mereka sangat marah. Negara Arab yang bersekutu dengan mereka jangan pergi. Semua pergi. Sebab Amerika sudah hilang taring. Tanda Amerika telah kalah ialah negara sekutu pun tak dengar lagi. Dan apa yang berlaku ialah hari kemudian mereka tidak bom dalam majlis kemudian di Mashhad, tetapi mereka bom tempat lain. Mereka telah musnahkan saliran air, simpanan air Iran, menyebabkan Iran kehausan. Mereka lakukan keburukan. Mereka hancurkan hospital di Iran pada hari kemudian. Mereka nak ganggu. Mereka sedih tengok, mereka kecewa tengok ramai rakyat turun. Mereka bom hospital. Mereka bom jabatan. Jabatan ini ialah untuk dilalui oleh rakyat yang pergi untuk meraihkan kemudian, Mereka bom di antara Iraq dan Iran. Tetapi jabatan ini dibina oleh China dan Rusia cari pasar. Apabila jabatan ini dibina oleh Rusia dan China jalan untuk bawa dagangan daripada Iran ke China dan Rusia, maka China dan Rusia isytiharkan kami berdepan dengan mereka, cari pasar. Sebelum ini kami tolong Iran secara tidak langsung, sekarang kami berdepan dengan mereka. Pengadil tak ada lagi dah. Bangsa satu diam. Sekarang permainan bola berlaku tanpa referee. Apa yang berlaku ialah dunia menyaksikan Rusia dengan China masuk dalam perang. Perang dunia ketiga diambang. Sekiranya ini berlaku sebetul-betul, maka perang dunia ketiga sedang dalam proses. Kita doakan tidak berlaku. Sebagai balas, Iran hancurkan jambatan ini. Jambatan yang menghubungkan Dubai dengan Arab Saudi. Jalan untuk membawa minyak daripada Dubai ke Israel dibedil oleh Iran. Mengamuk seluruh dunia. Sekarang bangsa satu bercakap. Iran telah melanggar undang-undang antarabangsa. Tengok referee baru keluar. Tadi bagaimana? Baru masuk padang balik. Referee balik, mari datang balik dah. Tiup whistle. Sebab jabatan yang hebat ini dibina oleh mereka, dibom oleh Iran. Dan terputuslah urat nadi. Rupa-rupanya ada saluran lagi selain pada jabatan ini untuk bawa dengan lori. Ada pipeline yang daripada Dubai ke Israel berfungsi sekarang. Dan Dubai menghantarkan minyak ke Israel melalui pipeline ini. Inilah permainan yang berlaku. Apabila bangsa bersatu dunia Arab kondem terhadap Iran, Iran membaca ayat Al-Qisas. Al-aina bil-ain, was-sinna bis-sin, wal-juruha qisas. Ini yang kami lakukan ialah qisas.
Kita ingat orang Syiah ni tak pandai baca Quran. Ada yang kata dia Quran lain. Tak, ayat Quran kita sama. Dia baca ayat Qisas. Yang kami lakukan ialah sebab anda telah bom jabatan kami. Kami balas dengan jabatan. Al-aina bil-aini. Wal-uzuna bil-uzuni. Mata dengan mata. Telinga dengan telinga. Wal-juruha qisas. Dan setiap kecederaan, luka parah dibalas setimpalnya. Referee baru bercakap, dunia Sunni baru bercakap. Konten Iran. Masa Amerika hancurkan jabatan Iran, mereka diam. Ketika mereka bom, ketika Ayatullah dikebumikan, mereka diam. Rupa-rupanya penonton juga menyokong yang palsu. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada zalim, nescaya kamu akan disambar api neraka. Dalam konteks ini kita lihat Iran musnahkan negara-negara Sunni Arab yang melindungi Israel. Negara teluk yang ada pengkalan tentera Amerika, mereka bertanggungjawab melindungi Israel. Dan habis Jordan kena berat. Tenteranya disahkan mati 16 orang oleh mereka. Berita Iran 1,000 yang mati. Berita yang tidak terlibat di tengah-tengah mengatakan 400 orang yang mati. Mereka tunjuk 16 orang saja. Di Kuwait, di Bahrain, di Qatar, di UAE, semuanya diserang serentak oleh Iran. Apabila mereka menyerang Iran daripada camp ini, daripada military base yang ada negara Arab, maka Iran serang balas atas dasar Qisas. Dan negara Arab menjerit mengatakan, kalaulah benar Iran, yang jiran tak akan serang jiran. Negara Islam tak akan serang jirannya. Maka Iran mengatakan, apakah kamu lupa yang kamu serang Yaman? Tahun 1970-an kamu serang Yaman yang miskin bersama Amerika, hancur Yaman. Kamu lupa. Saudi yang kaya raya bersama dengan Amerika yang kuat kuasa dalam superpower menyerang negara yang paling miskin di dunia, iaitu Yaman. Hancur Yaman. Berbelas tahun Yaman menderita. Dan Saudi lupa bahawa mereka menyerang jiran yang sama. Di mana ada keadilan, tuan-tuan? Innamal hayatun illa laibu walahu. Kehidupan dunia adalah mainan dan kurang senda. Dan kita lihat bagaimanakah Iran telah menyerang di Syria. Rupa-rupanya pemimpin Syria ialah pemimpin bersama dengan Israel. Yang tuan-tuan puji itu, yang nama Syarak itu. Yang tuan-tuan puji di Syria itu rupa-rupanya ejen Israel. Dan sekarang menerima bahana yang sama. Syria juga diserang oleh Iran. Kita tidak bercakap Syiah, tuan-tuan malam ini. Kita bercakap geopolitik. Kita bercakap negara yang zalim, negara yang dizalimi. Al-zalim wal mazlum. Bukan kita cakap Sunni lawan Syiah. Tidak. Kita cakap yang zalim lawan yang dizalimi. Kena faham betul-betul. Sebab di luar sana keliru habis. Amerika hancur. Semua pengkalan dia kena hentam. Kemudian Amerika minta Saudi serang Yaman. Bila perwakilan daripada Yaman balik daripada Iran untuk hadir perkembangan Ayatullah, mereka serang airport Sana'a. Dan terpaksalah kapal terbang ini melencong ke Arab Saudi. Turun di Hadibah. Dan akibatnya Yaman serang Saudi. Dan airport pengkalan As-Sultan, pengkalan Amerika dihancurkan oleh Yaman. Orang agak murah tergendala.
2 minggu lepas dia telah serang menyebabkan jemaah umrah kita tergendala. 132 airport ditutup. Tetapi saya menghantar saudara, dia terlepas setahari. Dan semalam saya pergi ke Kelai, masih terus berjalan, maksudnya ada alternatif. 132 airport dunia ditutup disebabkan oleh serangan Yaman ke atas Saudi. Mudah-mudahan malam ini jemaah umrah kita dapat lepas dengan baik. Mudah kita doakan kita. Ini semuanya akibat daripada Amerika Saudi menyerang Yaman. Dibalas oleh Yaman. Yang dikondem dunia oleh Yaman. Yang Saudi serang tidak kondem. Dan hari ini beritanya Amerika ingin membekalkan nuklear kepada Saudi. Hancurkan Iran dengan nuklear mereka. Tetapi Iran untuk menjadi senjata tak dibenarkan. Referee berak sebelah. Sekarang referee tidak ada lagi. Yang jadi referee ya pemain sendiri. Itu geopolitik yang berlaku. Apa yang berlaku ialah hotel yang base ataupun hotel yang berada di UAE, tempat perhimpunan tentera Amerika, dibom tepat oleh Iran. Berapa banyak yang mati tak tahu. Di Jordan, camp mereka dibom oleh Iran. Katanya 400 yang meninggal tentera Amerika. Amerika hanya umumkan 16 orang saja yang keluar dalam TV3 semalam, 16 orang. 100 cedera yang diumumkan oleh Iran, 400 yang mati. Amerika kata tak adil sebab Iran serang tentera dia tengah tidur. Yang dia serang Gaza sama ada tidur ataupun dalam kemah, mereka tak sebut. Dia kata tentera kami tak lawan sebab kita tidur. Itu sebab mati 16 orang. Dan Iran telah attack Bahrain. Dan di situ ialah terletaknya kedutaan Israel. Katanya hancur. Dan pengkalan tentera Saudi, Sultan, juga Fahad, Al-Malik Fahad. Kata silap saya, satunya di Riyadh, satunya di Taif. Ya Taif saya melawat bulan 2 lepas. Di situ ada pengkalan tentera yang diberi khas oleh Saudi untuk Amerika serang Iran. Sebab Taif kawasan yang tinggi. Sesuai sangat untuk serang. Sekarang diserang oleh Iran. Sama ada As-Sultan ataupun Fahad. Tetapi telah hancur di berita ini 2 hari lepas. Dan sekarang sangat gawat di sebelah timur. Di tengah-tengah. Yang menakutkan ialah data Amazon telah hancur. Di Bahrain ada Amazon. Amazon adalah syarikat gergasi dunia. Yang banyak data AI, tuan-tuan. AI yang mereka rumpuh dengan serangan yang dilakukan Iran. Dan seluruh airport di negara Teluk kritikal. Ada yang berfungsi tetapi lencongan. Kalau di Malaysia untuk pergi ke Jeddah tidak lalu jalan biasa lagi. Dan kita berdoa supaya yang berangkat malam ini terus berangkat dengan selamat. Yang balik umrah juga selamat. Tetapi di Mekah tidak ada apa-apa. Orang Mekah kata tak ada apa-apa pun. Dia tak tahu apa yang berlaku di luarnya. Berita tak ada. Saya pergi bulan 2 lepas. Peperangan yang rancak antara Iran dengan Amerika, orang Mekah tak tahu langsung. Dibekukan beritanya. Tak ada satu pun berita, sama ada TV ataupun radio ataupun berita akhbar. Tidak ada sama sekali. Sehingga orang Mekah tak tahu pun dengan mereka sedang berperang. Itulah permainan yang dilakukan oleh dunia. Dalam konteks ini, Kuwait telah menangguhkan semua penerbangan mereka. Ini berita yang saya ambil ini minggu lepas. Barangkali telah dibuka sekarang. Dan apa yang menakutkan mereka ialah bagaimanakah Iran boleh masuk penetrate dengan tepat. Rupa-rupanya kod
di-crack oleh Iran, menunjukkan teknologi Iran ada satu tahap yang tidak diketahui oleh mereka. Dan mereka mengatakan kod yang dipenetrate oleh Iran ini bukan oleh Iran, tetapi dibantu oleh Rusia dan China. Itu tak penting. Yang pentingnya lah data AI Amerika hancur lebur. Dan untuk pulih sangat lepas. Ini yang diumumkan oleh Israel. Israel mengatakan 16 orang saja tentera Amerika mati. Tentera Amerika mati bukan untuk Amerika, untuk Israel. Dan 16 coffin, mayat keranda ini ditunjukkan kepada dunia. Ketika ribuan tentera Amerika mati dalam pusingan pertama dan kedua, CNN hanya mengumumkan 3 orang saja tentera mereka mati. Sekarang mereka umumkan 16 yang mati. Maksudnya ribu yang mati. Mereka tak pernah benar bercakap. Dan semua mati untuk Israel. Ini pertama kali mereka akui 400 yang cedera. Tak sebelum ini tak pernah. Menunjukkan yang cedera sangat ramai. Kalau mereka akui 400 yang cedera, 16 yang mati, kita jangkakan ribuan yang mati tentera mereka daripada Delta Force. Tuan-tuan tahu Delta Force? Dihantar ke Malaysia seorang je. Dihantar ke Afghanistan 2. Tentera komando yang terbaik sekarang mati bergelimpangan di Jordan. Tentera terbaik ini sebab mereka menculik. Tentera terbaik dunia, komando terbaik dunia, Delta Force namanya. Ya datang untuk train semua tentera di Asia Tenggara. Rupa-rupanya bos pun tak hebat. Ini dia tentera dia yang bergelimpangan. Dan Pentagon mengatakan bahawa sebenarnya yang mati lebih ramai daripada yang diumumkan oleh Kongres. Pemimpin Republikan atau Demokrat mengatakan kenapa kita harus berbohong kepada rakyat. Umumkan sebenarnya berapa ramai yang mati. Jangan bohong, bukan 16. Jangan sembunyi sebab rakyat kita mati untuk Israel. Uang kita bakal habis untuk Israel. Rakyat Amerika bangkit sebab uang kita digunakan untuk Israel, bukan untuk kita. Sehingga rakyat Amerika papa ke dana. Dan ada veteran yang tidak mampu sewa apartmen lagi, terpaksa keluar. Sebab pension tak dibayar oleh mereka. Sebab uang semua dipungut dan digunakan untuk peperangan untuk Israel. Dan tuan-tuan, inilah yang berlaku. Apa yang kemalangan jiwa di kalangan tentera Amerika jauh lebih banyak daripada apa yang diumumkan. Mereka minta supaya gencatan senjata. Sebab Amerika sudah habis senjata. Boleh imagine negara superpower sudah hilang habis senjata. Dan tentera yang juga kehilangan. Sebab semua tentera di kamp di negara Teluk dibom satu persatu oleh Amerika dan oleh Iran. Tidak cukup manpower lagi, senjata juga hilang. Dan uang kehabisan Amerika membelanjakan wang rakyat untuk Israel sebanyak 37.5 bilion semalam diumumkan oleh Menteri Pertahanan mereka, Menteri Perang mereka, Hegath. Yang tujuannya lah untuk membuka Selat Hormuz. Sedangkan Selat Hormuz telah terbuka sebelum perang. Jadi apa yang kamu dapat disahkan dalam Kongres pagi tadi saya baca berita. Jadi apa yang kamu dapat? Selat Hormuz terbuka sebelum perangan. Kamu pergi perang ditutup. Sekarang kamu nak buka tak boleh. Kamu habiskan 37 bilion. Jadi apa yang kamu dapat? Trump minta 1.4 trilion untuk bajet peperangan seterusnya. Sekarang mereka minta gencatan senjata sementara untuk dapat bantuan. Dan ditolak petang tadi. Petang tadi maksudnya petang semalam. Kongres menolak permintaan daripada Trump. Terpaksalah minta tangguh perang. Minta tangguh 10 hari.
Dia umum ke dunia, Iran yang minta. Iran kata kami tidak minta. Kami tidak minta kita senjata. Kami nak teruskan. Biar kami yang tentukan bila peperangan berhenti. Malaysia juga umumkan terang. Iran minta kita senjata. Berita yang jauh penyimpangan kebenaran. Iran tolak kita senjata. Sebab Amerika telah kalah kali yang ketiga. Dan sekarang kehabisan senjata. Sekarang Iran perli. Kami boleh berunding di atas senjata sekiranya Trump turun. Orang lain naik, kami boleh berunding. Dengan Trump kami tak akan berunding lagi. 3 kali kami ditipu. Kami ditipu di Qatar. Kami ditipu di Islamabad. Kami ditipu kali terakhir di Switzerland. Kali ini nak ditipu lagi, kami sorry. Sekiranya diganti pemimpin Amerika, kami boleh mulakan rundingan kembali. Kalau Trump jadi presiden, kami tak mungkin akan berunding. Kami akan tentukan bila peperangan akan berakhir. Sebab anda yang mulakan, biar kami yang sudahkan, kata Iran. Siapa yang menang, kata? Jangan baca berita CNN. Jangan dengar berita BBC. Jangan dengar berita Bloomberg. Semua lidah mereka. Dalam konteks ini kita lihat Dubai, UAE yang menjadi penyokong kuat pada Israel mula kondem negara Arab, mula kondem Iran sebab Iran serang Dubai. Dan inilah sikap negara Arab Sunni. Kita Sunni. Dan dalam satu hadis yang tadi dinyatakan, dalam satu hadis, man masya ila zalimin liyanihu wa ya'lamu annahu zalimun faqad kharaja min Islam. Atau kama qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabari. Siapa yang bekerjasama dengan orang zalim untuk menolong orang zalim, sedangkan dia tahu dia zalim, faqad kharaja min Islam, maka dia telah keluar dari Islam. Hadis status saya tak jelas, tak sebab, tapi dikeluarkan oleh Imam At-Tabari. Kita lihat siapakah yang menolong Amerika menentang Gaza. Siapakah yang menolong Israel menentang Yaman, menentang Iraq sebelum ini. Tidakkah mereka yang tahu memang mereka itu zalim? Dan gambar kartun di sebelah kiri ini tuan-tuan lihat dengan jelas. Ini kesimpulan apa yang dilakukan oleh negara Arab ke atas jiran sekelilingnya. Sebab mereka melindungi Israel dan Amerika. Bukan saya lukis, orang lain lukis. Dan gambar ini juga menyatakan apa yang berlaku sebenarnya. Kita sangka negara Sunni, negara Arab bersama kita. Tidak, mereka bukan bersama kita. Mereka bersama musuh kita. Dan mereka sekali-sekala kondem Israel rupa-rupanya adalah pakatan. Dan sekarang yang belum ada negosiasi dengan Israel ialah Saudi. Dan sekarang tiba masanya, kata Presiden Israel, supaya kita bernegosiasi. Sekarang Presiden Israel, Isaac Herzog, telah menggesa cepat-cepat Saudi. Kita segerakan negosiasi. Iktiraf Israel segera. Kamu ingat negara kamu dibina oleh kami. Kalau tanpa kami, negara Saudi tidak mungkin didirikan. British yang bertanggungjawab mencipta negara Arab Saudi. Dan kamu ingat perjanjian kami. Kemudian kita sangka Pakistan bersama kita. Rupanya tidak bersama dengan kita. Dia bersama Amerika dan Saudi untuk menentang Iran. Dalam konteks menolong negara yang zalim untuk menentang negara yang dizalimi. Yang kita sangka apabila dia telah diserang oleh India dan India menyerang Pakistan disebabkan Amerika yang menyuruhnya, akhirnya Pakistan yang menang. Kita sangka dia telah insaf dalam keadaan ini. Rupanya dia dijemput ke Washington
dan diberikan mandat baru, dan dia bercakap apa yang telah diberi mandat oleh Washington. Tuan-tuan, inilah yang disebut oleh intelektual kita bahawa negara Arab mesti bersedia untuk keluar daripada Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi, UAE sebab mereka bersama dengan mereka. Dan setiap yang bersama dengan musuh kami akan serang. Hanya tunggu kisos. Satu demi satu. Kami tak serang dulu, kata Iran. Kami tunggu kisos. Kalau dia serang jambatan, kami serang jambatan. Dia serang airport, kami serang airport. Kalau serang sekolah, kami tak balas dengan sekolah. Kami balas kepada tentera mereka. Dan rupa-rupanya kekalahan yang mereka rancang untuk menipu Iran, mereka tertipu. Sebab dalam peperangan, Iran cukup smart yang dia gunakan untuk awal-awal peperangan, dia menggunakan senjata yang expired. Mereka menggunakan segala teknologi tinggi dia untuk menghancurkan yang expired. Dan apabila habis senjata, barulah Iran menggunakan senjata sebenarnya. Sekarang Iran baru keluarkan senjata sebenarnya apabila senjata mereka telah habis. Pusingan keempat akan berlaku peperangan besar-besaran antara Iran dan Amerika. Saudi diberikan senjata nuklear oleh mereka supaya Saudi hancurkan Iran. Sebelum ini, Amerika memberi senjata kepada Iraq untuk hancurkan Iran. Diberikan kepada Saddam Hussein untuk hancurkan Iran. Tapi Saddam Hussein cerdik, dia simpan senjata, tak serang Iran. Dan sekarang cara sama diberikan, Saudi akan diberikan nuklear dan diminta supaya nuklear dihancurkan Iran. Biar negara Islam hancur. Sama ada Iran dulu hancur, Saudi dulu hancur, tak penting. Yang pentingnya sama ada Sunni ataupun Syiah, dua-dua kena hancur. Yang kalau perlu Syiah hancur dulu, kita gunakan Sunni untuk menghancurkan Syiah. Lepas habis Syiah, kita hancurkan Sunni. Itu perancangan mereka. Dan sekarang, serangan darat akan bermula. 600,000 yang diumumkan oleh Trump akan mendarat. Dan Iran mengatakan, kami tunggu dengan 600,000. Kami bersedia untuk pertahankan negara kami. Dan wamal hayatun illa lahu walaf. Dan kehidupan dunia hanyalah sebagai lahun orang yang main-main dan sendiwara. Dan kehidupan yang sebenar ialah kehidupan di akhirat nanti. Tuan-tuan, kita kembali kepada Gaza. Lihat Gaza, yang besar hanya tinggal 1/3. Dan perjanjian diadakan di Sharm Sheikh di Sinai 2 bulan lepas ataupun sebulan lepas, lebih 2 bulan lepas. Berita senjata ini harus dipatuhi oleh Gaza, harus dipatuhi oleh Israel. Dan Gaza patuhi. Keputusannya Gaza akan diserahkan kepada teknokrat antarabangsa. Antarabangsa akan memajukan kembali Gaza yang telah hancur. Dan Gaza mengatakan kami bersetuju. Kami serahkan kepada bangsa bersatu. Bukan bangsa satu. Satu badan korporat yang khusus. Dan kami serah kuasanya. Kami tidak bubar. Sekiranya mereka belot, kami akan kembali berjuang. Tetapi yang dikeluar berita di Malaysia, bubar. Hamas telah dibubar. Bohong. Bukan bubar. Sebab perjanjian yang adakan di Sinai 2 bulan lepas, supaya masing-masing letak senjata. Bukan bubar. Tetapi sayang, Israel tak pernah tepati senjata. Dia terus membunuh. Dan sebelum kita datang, kuliah tadi pun, mereka membunuh beberapa orang. Tetapi, apa yang berlaku ialah cukup sedih. Apabila hari perlawanan bola sepak di Amerika, kita lihat bertimbun-timbun mayat umat Islam terbunuh di Gaza. Dan satu family ini, 4 beradik, dibunuh pada hari permainan bola yang hari pertama berlaku di FIFA yang lepas. 4 beradik mati serentak
di rumah mereka. Selepas perjanjian gencatan senjata. Dan 341 pemain bola sepak Palestin yang terbunuh. Presiden FIFA tak sebut satu perkara pun. Tak condemn langsung. Termasuk penjaga gol Palestin pun dibunuh hari permainan bola sepak. Penjaga gol Palestin dibunuh hari permainan bola sepak dan mereka sebagai simbol FIFA tak kisah dengan Palestin. Dan orang yang paling banyak menonton bola sepak ialah negara Islam. Sampai tak pergi kerja. Bangun malam tapi tak solat tahajud. Tengok bola. Inilah yang dirancang oleh mereka. Dalam konteks ini kita lihat di Gaza, tuan-tuan, Israel sudah melampau. Dia gunakan apa yang disebut sini satu bahan kimia yang sangat menakutkan. Bila kena mangsanya orang Gaza, dia akan mati dan hancur. Mayat akan hancur. Mula-mula jadi hitam. Ini mayat yang terkena. Dan lepas itu terbakar. Tak tinggal langsung kesan. Jadi seolah-olah tidak ada. Israel kata, kami tak pernah bom sesiapa sebab mayat telah hancur. Ini senjata terakhir yang menggunakan. Sedangkan Gaza, Hamas telah patuh. Hamas telah patuh ke senjata. Tetapi mereka terus membunuh. Dan mereka mengatakan bahawa Gaza ini bumi moyang kami. Mereka istiharkan, di sinilah moyang kami. Di sinilah raja-raja para anbiya kami. Benar, tuan-tuan, Nabi Daud pernah dilantik khalifah di sini. Di Palestin itu para anbiya, para Bani Israel, termasuk Nabi Sulaiman AS. Tetapi ketika mereka patuh kepada Taurat, mereka patuh kepada perjanjian mereka. Sekarang yang Allah berikan ialah umat yang terbaik ialah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu yang terbaik. Status orang Yahudi telah ditarik balik dan diberikan kepada umat Islam. Kitalah umat yang terbaik. Kalau kita beriman dan melakukan kebaikan dan mencegahkan kemungkaran. Dan pemimpin Yahudi mengatakan bahawa sepatutnya tidak ada lagi orang di Gaza. Ini bumi kami, harus dihancurkan sepenuhnya. Dan mereka merancang untuk adakan penjara, tuan-tuan. Berita terakhir ialah mereka ingin penjarakan seluruh yang ada di kamp di Gaza dan mereka akan dipenjara dalam negara mereka sendiri. Tujuannya ialah supaya Gaza dikembalikan, diserahkan kepada Israel. Dan minyak Gaza di laut Gaza akan diserah pada Mesir. Mesir akan diberikan hak cari gali. Itu sebab Mesir tutup pintu Rafah, tak bagi masuk bantuan. Sebab rupa-rupa ada perjanjian sulit antara Mesir dengan Israel. Dan sekarang pura-pura Israel nak serang Mesir. Pura-pura Israel nak serang Turki. Pura-pura Turki nak serang Israel. Permainan yang sedang dirancang. Dalam konteks ini, dunia terbagi pada dua. Belak merah, belak biru. Yang menyokong zalim, yang menyokong, yang menentang zalim. Tengok kita di mana, tuan-tuan. Kita belak merah atau belak biru. Dan saya serah, tuan-tuan, untuk buat keputusan. Rupa-rupanya negara bukan Islam yang berjuang untuk Palestin. Yang dikatakan negara yang ganas, Korea Utara, yang mengatakan bahawa wahai negara Arab yang beriman, sekiranya kamu tidak bersama Iran hari ini, jatuh Iran, kamu pula akan jatuh. Bukan saya kata, Presiden Korea Utara. Sekarang dia Amerika, Yahudi bersama dengan Sunni hancurkan Syiah. Lepas Syiah jatuh, Sunni akan jatuh. Bukan saya kata. Kamu sedar bahawa rancangan Israel Raya bukan untuk mengambil
Iran semata-mata, tapi untuk ambil Madinah, untuk ambil Mekah, untuk ambil seluruh kawasan yang ditanda di atas sungai Nil dan sungai Furat. Apa kamu tak tahu? Dan kami akan berjuang supaya Palestin merdeka. Kami berjuang supaya Jerusalem dikembali kepada Palestin. Rupa-rupanya berjuang orang bukan Islam, tuan-tuan. Yang berjuang ialah orang kafir. Yang bersimpati kepada Palestin ialah bukan orang kita. Meksiko yang diancam oleh mereka untuk diambil bumi mereka untuk dijadikan sebagai state Amerika yang ke-52. Mengatakan kami iktiraf Palestin. Ketika negara Arab bersama dengan Israel untuk hancurkan Gaza, Meksiko bangkit untuk perjuangkan Gaza bersama Palestin. Belarus ialah penyokong Israel yang sangat-sangat tegar. Tapi hari ini dia mengatakan sama ada dia ikhlas atau tidak, konon-kononnya dia menyokong Palestin dan Jerusalem sebagai kapital kepada Palestin. Sedangkan negara Azerbaijan ialah negara yang dunia mengetahui mereka bersama dengan Israel. Kadang-kadang dunia berpura-pura, tuan-tuan. Yang kita pelik ialah Spanyol, Mexico Island bersama-sama berjuang untuk membela Palestin, membela Gaza daripada genosid dilakukan Israel. Dan mereka ingin membawa ke ICJ atau ICC, Mahkamah Dunia, kezaliman dilakukan Israel ke atas umat Islam. Yang membela ialah bukan Turki, bukan Mesir, tuan-tuan. Yang bela ialah Spain, Mexico Island, Afrika Utara, Afrika Selatan. Dan kita sudah hilang identiti. Dan Amerika mengatakan kami akan bubar ke ICC. Apabila mereka ingin membawa kes genosid kepada ICC, kata mereka kami bubar ke ICC. Selesai. Referee dipecat. Yang zalim, yang penjenayah akan jadi hakim. Dan kita tahu akibatnya. Spanyol, tuan-tuan. Dan dia membantu 100 orang Palestin untuk ke Spanyol, ke Madrid, untuk dirawat dan diberikan bantuan. Gaza. Rusia, negara komunis, akan memberikan 1 bilion untuk pembangunan Gaza. Itu sebabnya Hamas menyerahkan supaya dibina kembali Gaza. Dan dia patuh perjanjian. Tetapi Israel tak pernah patuh perjanjian, tuan-tuan. Dalam konteks ini kita lihat Rusia yang komunis yang berjuang untuk kemerdekaan Palestin. Negara Sunni menekan Gaza. Walaupun sekali-sekala menyebut tentang perbezaan 2 state. 2 state solution kepada Palestin. Gereja juga bersimpati dengan Palestin. Dan dia mengatakan bahawa negara Israel adalah negara yang tidak sah. Negara kolonial, resis. Dan China memberi nasihat kepada Saudi. Sekiranya kamu tidak ingin diserang oleh Iran, maka bebaskan diri kamu daripada pengkalan tentara Amerika. Nasihat kami ikhlas. Segeralah kamu keluarkan Amerika daripada bumi kamu. Dan sekiranya kamu lakukan, tentu Iran tidak akan serang negara kamu. Kamu salah ke Iran, sedangkan kamu lebih bersalah, kata China kepada Saudi. Begitu juga kita lihat Saudi telah mengeluarkan statement 2 hari lepas. Tidak ada sebarang identiti Palestin akan dikompromi. Tak boleh pakai pakaian ada simbol Palestin pergi Mekah. Jangan sekali-sekali. Akan ditangkap. Baju ada simbol Palestin kecil ya, akan ditangkap. Kami tak ada kompromi siapa yang sokong Palestin, kata Saudi. Palestin lah negara Sunni. Yang sama ini dia kata jangan kita sokong Iran sebab dia adalah Syiah. Sekarang Sunni
pun tak boleh disokong. Ada pengikut di Asia Tenggara mengatakan, cuba lihat, Allah berikan kepada Saudi pemerintah Mekah. Menunjukkan pemerintah inilah diradai oleh Mekah, oleh Allah. Kenapa dia tak kata, kenapa Palestin atau Jerusalem yang sedang sekarang dijajah oleh Israel? Apakah Allah redha dengan Israel? Dia berhujah bahawa Allah berikan pemerintahan di Mekah, maka Allah redha dengan pemerintah Mekah. Sekiranya Iran pula menguasai Mekah dan perancangan Iran ialah untuk mengambil Mekah, apakah masa itu dia katakan Iran pula yang diridai Allah? Menggunakan hujah yang palsu tidak dapat dipertahankan, tuan-tuan. Dan terang minta Saudi serang Yaman. Dan Saudi berseranglah Yaman. Bila kapal terbang nak mendarat, datang pada Iran, dia serang. Akibatnya habis Saudi diserang balik oleh Iran. Yaman declare selat Mandab akan ditutup. 2 selat akan ditutup. Sekarang air base ataupun military base Saudi diserang satu persatu oleh Iran. Military base As-Sultan di Riyadh. Di Taif juga saya rasa, tapi saya tak pasti yang mana satu. Ada berapa base, military base di Amerika, di Saudi telah diserang, hancur. Dan kapal terbang tergendala, ada yang dibuka. Pada 2 minggu lepas, kita hantar saudara kita ke umrah. Kita sangat bimbang, tak boleh lepas. Tetapi Alhamdulillah, dapat lepas. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sekarang kita lihat, selat Mandeb bakal ditutup. Sekiranya 2 selat ditutup, maka nadi dunia akan tercekik. Sesak napas ekonomi dunia. Sekarang dalam posisi untuk menutup satu lagi selat Yaman. Dan apa yang berlaku ialah Israel bakal membunuh Presiden Amerika. Akan dituduh pada Iran dalam peristiwa False Flags. Apabila dibunuh Presiden Amerika, Iran yang lakukan. Dan seluruh rakyat Amerika setuju untuk serang Iran besar-besaran. Ini sedang dirancang. Dan Presiden Trump mengatakan, saya akan dibunuh oleh Iran. Menguatkan lagi perancangan yang sedang dirancang oleh Israel. Israel tak kira siapa. Kalaulah ini terakhirlah dengan pembunuhan Trump dapat mengalahkan Iran, mereka akan lakukan. Mereka pernah membunuh presiden mereka sendiri, Presiden John F. Kennedy. Sekarang dalam fail Epstein mengatakan bahawa ia membunuhlah Yahudi, Zionis. Jelas, bukan saya kata, fail mereka yang keluarkan. Ia membunuh Abraham Lincoln, kumpulan yang sama. Sebab Abraham Lincoln disyaki Islam. Dan dia satu-satunya presiden mereka yang berjanggut. Tak ada orang kedua. Mereka syak sebab Abraham Lincoln selalu tunjuk ke langit macam ni. Mereka syak di Islam. Dan sekarang ada profesor yang membuat kajian, memang Abraham Lincoln adalah Muslim. Dua-duanya dibunuh oleh orang kaya yang sama. Dua-duanya antara Kennedy dan Abraham Lincoln, mereka tak enggan untuk jadi ahli Freemason. Itu sebab mereka dibunuh. Einstein yang mengatakan, bukan saya. File yang mengatakan. Selama ini mereka bermain dengan konspirasi. Konspirasi maksudnya benar. Bila Zionis tak dapat selindung lagi fakta yang sebenarnya, maka dia kata konspirasi. Bila konspirasi, dipermainkan orang yang menyebut perkara tersebut. Seolah tidak benar. Yang benarlah yang disebut konspirasi. Setiap konspirasi benar. Dan sekarang, Italy yang sangat memusuhi Islam, dia minta supaya Eropah bebas dari Islam. Dia tidak sedar Italy membangun dengan pada sebab Spanyol. Dia lupa bahawa pembangunan tamadun Islam yang terbina di Spanyol menyebabkan Eropah menjadi Renaissance, zaman cerah
kecerahan bermula di Spanyol Islam. Dia tak belajar sejarah. Perdana Menteri Itali mengisytiharkan Islam tak ada tempat di Eropah. Dan double standard berita CNN. Bila Rusia masuk ke Ukraine, Rusia serang Ukraine. Tetapi bila Israel masuk Lebanon, dia kata Israel troops cross into Lebanon. Dia tak guna invade. Inilah yang disalin oleh berita kita. Berita kita adalah jadi lidah memanjangkan pemerintah mereka. Dalam konteks ini, tuan-tuan, ia menyokong Iran ialah negara bukan Islam. Rusia mengatakan kami bersama dengan Iran. China mengatakan kami bersama Iran. Dan sekarang Rusia menyediakan S-400. Kalau S-400 pun mereka tak boleh lawan dah. Sekarang Iran dibekalkan dengan S-400, 500. Pertahanan yang sangat cekap. Dan ini ialah negara bukan Islam yang bersama dengan Iran. Korea Utara bersama dengan Iran. Dan China bersama dengan Iran. Sekarang mereka menyebut Filipina. Amerika sedang menyebut Filipina, maksudnya dia nak tinggal Iran dan tumpu Filipina. Dan dalam parlimen Filipina menyebut tentang Sabah. Tuan-tuan baca berita. Sedangkan Sabah telah digugurkan tuntutan oleh Presiden Marcos. Mereka tumpukan balik, mereka naik buka balik. Sekarang Presiden baru menyebut Sabah berbanyak kali. Kita sangat bimbang. Kita sangat bimbang sebab China juga ada agenda yang besar. Dia telah melukis 9 dash line ke Sabah, ke Sarawak. Mereka klaim laut yang ada di kawasan bersama berbeberan dengan Sabah, Sarawak, Brunei, laut mereka. Dan ini mendapat bantahan daripada 14 buah negara. China ada agenda. Rusia ada agenda. Amerika ada agenda. Yang mana lebih zalim, yang mana kurang zalim. Itu saja perbezaan. Dalam konteks ini, kita lihat apa yang disebut oleh mereka sendiri. Roger Waters mengatakan bahawa apa yang berlaku di sini, Amerika yang menjadi hamba kepada Israel, Amerika yang telah hancurkan ekonomi negara mereka, menghancurkan ekonomi dunia, untuk membela Israel, bermaksud usia Israel akan berakhir. Dan inilah yang disebut oleh British. Sekarang kita telah mengalami masalah kepanasan El Nino yang melanda. Peperangan yang berlaku dan kita masih lagi berlakon. Kita masih lagi bersandiwara di atas muka bumi. Kita berakhir dengan 2 bisil, dengan 2 sangkakala sebagaimana kita baca ayat tadi. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Wa nafikhun fis-suri fasaqaman fis samawati wa man fil ardh. Dan apabila ditiup sekala yang 2 kali pertama, maka fasaqaman fis samawati wa man fil ardh, dan akan pensan mati semua yang ada langit dan bumi. Illa man sya'allah, kecuali yang Allah kehendaki. Tsumma fi hura fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiup sekali lagi whistle dan kita bangkit untuk menerima keputusan kita masing-masing. Dan terakhir sekali, tuan-tuan, sebagai penutup, apakah nasib kita di akhirat nanti? Surah Zumar memberikan gambaran yang sangat menakutkan. Ada 2 gambaran yang diberikan. Pertama ialah yang celaka. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Wa wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan apabila dibawa orang kafir ke neraka jahanam secara berduyun, secara berpuak-puak, hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qarhum khazata ala batikum rasulun minkum yat'ikum ayat rabbikum wa yunzirukum liqayyumikum hadza. Dan sehingga mereka dibawa ke neraka beramai-ramai. Dibuka pintu neraka. Wa qalahum khazataha, dan penjaga neraka bertanya mereka, alam ya'tikum rasulun minkum, apakah tidak datang rasul pada kamu?
yatluaikum ayat rabbikum, yang membaca ayat Tuhan kamu, wa yunzikum liqaumi hadza, yang memberikan amaran pertemuan hari ini. Qalu bala. Mereka menjawab, benar ada Rasul datang. Walakin haqqat kalimatul adzabi al kafirin, tetapi kalimah azab Allah telah berlaku pada orang kafir. Qila dakhulu aba jahannam khalidin biha, dan dikatakan mereka, masuklah dalam neraka dan kamu kekal dalamnya. Pabi'sal mutakabbirin, dan neraka lah tempat yang paling buruk untuk ditinggali, didiami. Selepas Allah memberikan gambaran satu kumpulan, Allah berikan gambaran yang kedua. Golongan yang berjaya. Wasiqal ladzina taqaw. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara, dan dibawa kumpulan yang bertakwa berpuak-puak ke neraka, ke surga. Hatta iza ja'uha wa putihat abwabuha, maka dibuka pintunya. Cuba tengok beza yang Allah sebut tadi. Tadi hatta iza ja'uha putihat abwabuha. Sekarang ke surga Allah tambah waw. Hatta iza ja'uha wa putihat. Ke neraka Allah tak patut waw, tak ada waw. Hatta iza ja'uha putihat abwabuha, itu neraka. Tetapi bila syurga, hatta iza ja'uha wa putihat abwabuha. Cari sebab. Balaghah Islam, Al-Quran sangat tinggi. Saya bagi latihan pada penjam Muhammad ini, cari apa rahsia wow di situ. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara, dan dibawa beramai-ramai orang yang bertakwa, yang berjaya ke surga. Hatta iza jauha wa putihat abwabuha, bila sampai ke pintu ke surga, dibuka pintunya. Wa qalahum hadraha assalamualaikum, dan penjaga surga mengatakan kepada mereka, sejahtera kepada kamu, tibatum, dan sangat kebaikan pada kamu. Pada khuluha khalidin, kamu masuklah kekal forever, ever and ever dalam surga. Wa qul alhamdulilladzi sadaqana wa andah, dan orang yang masuk surga berkata, segala puji pada Allah, allazi sadaqana wa andah, yang Allah membenarkan janjinya, wa rasanal ard, dan Allah memberikan, merahsiakan surga ini kepada kami. Natabawu min janti haitsu nasya, dan Allah berikan kami nak tinggal di mana pun boleh. Wa ni'mal amilin, dan itulah amalan tempat tinggal balasan yang terbaik. Inilah kesimpulan yang pertama dan kedua. Selain pada itu, di dunia adalah tempat ujian, dan keputusan peperiksaan akan diumumkan di akhirat nanti. Dan kita hari ini bincang dunia sebagai stadium geopolitik dunia. Dan saya dengan rendah diri menulis buku perjalanan geopolitik dan ibrah. Dan apa yang saya bincang pada hari ini, malam ini, ialah bab 11 buku saya. InsyaAllah buku ini keluar dan tuan-tuan dapat baca secara lebih detail. Saya petik sebahagian daripada bab yang terakhir. Dan saya minta maaf kalau lah terlebih masa, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.